Nombor 3. Nombor 3. Kata di kedai makan tu, kata nak air meluk ikat tepi. Boleh? Air meluk ikat tepi tau. Kalau minta maaf kan? Bertuah semua. Kemarin puas hati. Tak daripada pukul 9.30 tu kemarin. Direct tak berhenti semayang sat, sambung. Sedap-sedap pukul 4 suku tu lengong putih. Dia jadi lutut tak ada nak kau. Siapa ni? Kemarin lepas tu. Tak makan apa lagi hari ni. Orang ramai lari ke belakang. Makan saya. Lepas tu main sambung pula. Bila masuk tu pergi semayang. Lepas tu sambung sampai pukul 7 dekat Maghrib mari. 7? Nak jadi cerita kemarin pula 6-7 orang bawa jin mai. Tapi lambat tu seorang-seorang jadi lambat. Biasanya untuk satu orang ni 10 minit ke 15 minit je. Tapi main dengan ada jin. Salah tu. Dia lama. Allah, saya gelisah kemarin. Nak bagi habis. Hari ni boleh tenang. Bolehlah. Bolehlah kita sembang. Baik, tuan duduk mana? Sila video. Tidur. Kawan yang cerita orang dia selalu dia kena apa dia sakit apa. Kawan. Jantung. Kawan. Posi. Dia sakit jantung. Jantung dia main. Hambatan besar tu kan? Kan? Bidung. Nampak dah dengan mak dia ni. Kalau nampak kena ingat. Lepas tu keadaan dia lepas. Okey sekarang ni. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Kau terima doa-doa kami. Ya. Gitulah. Apapun tuan, ni pertama kali kan. Jadi pelanggan yang dah mai kedai saya ni, dah masuk kedai saya, dah sembang dengan saya apa, nak beli pun tak beli pun tak apa. Tak ada perasaan apa-apa. Jangan rasa terkilan, jangan rasa sebab salah. Tak. Sebab saya tak ada janji apa-apa pun. Sebab saya terus minta je, saya terus doa je. Ya. Itulah nak beritahu yang awal senang. Apa sekali ubat kenapa kita doa lah kan. Itulah. Tolong minta. Macam tadi ni marah kan. Pasal apa mak saya makan dulu beli jalan elok lah tak jalan. Marah kan. Tapi dia tak marah saya, dia marah adik-adik saya. Waktu duduk cek. Pasal apa lu tolong dah. Dia bawa kita tak bang. Stay by bang, dia macam ni ni. Kata pasal apa? Dia petikai dulu mak dia beli jalan. Lah tak jalan. Lepas tu dia pun bisik ko ni. Saya pun panggil. Elok je. Tak marah kan? Kita terang satu-satu. Sebab mak dia tu pernah stroke. Lepas makan madu, mimpi orang ramai kat rumah dia. Pasal apa orang ramai? Dia baru terima budak. Orang bagi budak kecil. Jadi orang ramai kampung main lah, main ziarah dia. Nak ceritanya dalam badan mak dia ada saka. Sebenarnya, dia pun tak tahu. Dulu dah stroke dah. Lepas tu duduk makan ubat cek darah tu bolehlah jalan balik. Bila makan madu, jadi tak ada jalan balik. Bila jalan balik, anak dia marah saya. Tapi tak marah saya lah, marah lepas tu. Ceritanya mudah je. Makan ubat cek darah, dia cairkan darah. Bila cairkan darah, hak yang sumbat-sumbat, hak yang tu, dia boleh jalan balik lah. Cuba berhenti ubat cek darah tu tengok. Stroke balik. Jadi lah ni, kita guna madu untuk cuci sumbat. Ubat cek darah, dia tak cuci hak pelak-pelak sumbatan tu. Dia mencairkan darah supaya darah boleh jalan je. Macam tu lah. Tu dia payah lah. Dia tak marah pun abang. Jadi bila madu tu dah makan, dia nawak, dia cuci tu semua tu, lepas tu dia okey. Tu. Sebab tu tujuan saya cek, saya gunakan teknologi. Gunakan mesin. Sebab dengan cakap, sebab orang tak terima. Biar betul kecil manis apa boleh makan madu ni. Orang tak terima. Dulu saya kecil manis, dulu saya mati ucap. Dulu, alhamdulillah anak dalam proses yang ke-10 dah. Anak lah ni. Jadi bila tu kita boleh terang lah. Dulu makcik, semua sistem makcik ada kuman. Semua sistem bermasalah. Sekarang ni dia dah servis dah. Banyak perubahan. Mak dia pengatakan betul saya. Saya berak pun elok. Cek balik okey memang. Ni okey lah. Result dia tu.
Dulu saya tak boleh tidur malam, dah boleh tidur malam. Dulu saya sesak nafas, dah tak sesak nafas. Anak dia senyap. Dekat sana, dia boleh beletak dengan adik-adik saya. Sebab adik saya tak jawab kan. Cek aja. Itulah. Ini alhamdulillah. Saya ni kecil mana? Tak apa. Kecil mana? Kecil Jadi mana? cek pun doktor semua pun dah lama lah macam mana ni. Tapi saya baru makan ubat baru dalam tahun ni je. Sebelum ni saya jangan duk kontrol makan puasa, tak makan puasa tu ya. Jadi Apa ya? walaupun darah cek gula tu tinggi, doktor pun heran kata dia tak ada simptom-simptom nak jatuh meninggal apa tak ada kan. Dia jadi macam normal je. Jadi normal. Normal je. Tapi gula tinggi. Dulu saya pun tak tahu saya ada macam mana. Sedap-sedap mati pucuk. Picek botol macam mana. Dia kata macam mana banyak jenis. Ada jenis kubui, ada jenis mata tak nampak, ada jenis kudi, ada jenis rumput tulang. Betul. Macam-macam lah. Saya tengok orang kan ada yang jadi bisu lah. Tapi saya sistem tu tak ada. Tak ada. Cuma kebasikan dalam. Tapi ini apa? Baik. Ni di sini dah cerita. Biasanya pelanggan mai, saya akan cerita dulu. Ni memang Allah sepatutnya kita nak 50. Dari 50 baru kita raih. Baik, saya tekan dok satu tuan Dia punya cuba di uzuk. Bila uzuk ni standby, tu akan jadi masalah bengkak tengkok, tiroid problem, bengkak lidah, bengkak ulcer dan sebagainya. Macam ni. Yang kedua, perkutuan uzuk. Bila uzuk ni takut kuman masuk. Nanti sistem pernafasan akan terganggu. Apa ni? Pahak, batuk dan sebagainya. Daripada tu, usus besar. Dengan usus kecil, tuan silap makan takutnya nak jadi sembelit, nak jadi cirit dan sebagainya. Saraf saudara beratkan darah. Bermakna tuan sudah ada darah tinggi atau darah rendah. Walaupun kadang-kadang tuan picek tuan normal, tapi bagi saya tuan sudah ada darah tinggi atau darah rendah. Bukti dia tuan akan jadi semut-semut, kebai-kebai, krem-krem dan sebagainya. Itu dia. Baik. Seterusnya, bila jadi macam ni, bila sumbat saluran darah saraf macam ni, dia kacau jantung. Jantung, dia ada mungkin dengan saraf saluran darah. Lepas tu, ni, tenaga tu sendiri pun dah mula lemah. Mudah letih, mudah sakit badan, mudah sakit urat. Termasuk juga tenaga dalam, dah kurang banyak. Apa bukti dia, apa punca dia? Dia punya pankreas problem. Pasal apa tuan rasa tuan tak ada simptom? Tuan ada macam mana? Sebab sebelah sini kuat lagi. Spleen sebelah kiri, limpa sebelah kiri je. Ya. Yang lemah. Pankreas sebelah kanan kuat lagi. Apa maksud kuat? Separuh daripada 50. Jadi bagi saya tuan tak perlu makan ubat. Mula macam ni. Sebab dia tak kuat sangat kecil manis tu kan. Ni sebab sebelah kanan tu kuat lagi. Baik, seterusnya bila tuan mula makan ubat, apa berlaku? Dia punya hati dengan buah pinggang banyak chemical, dia akan bersarang di situ. Bila jadi macam ni sampai satu peringkat boleh jadi buah pinggang kecut ataupun bocor, nak kena buat dialisis pula. Jadi masalah tak akan selesai. Baik, seterusnya apa berlaku? Tuan punya tulang sebelah kiri ni dah kurang sangat kalsium dah. Sebelah kanan kuat lagi. Sama juga dengan limpa. Tuan ada macam mana tapi tuan tak ada simptom. Jadi tuan confuse ada ke tak ada ni sebenarnya macam tu. Sama ada dengan tulang ni. Aku ni pasal apa aku jadi gak? Aku rasa aku kuat lagi. Sebab sebelah kanan kuat lagi. Dia cover je lah. Dia cover. Jadi kita pun jadi kita jadi tak nampak sangat simptom tu kan. Tiba-tiba jadi gout, tiba-tiba jadi arthritis macam tu. Perut pun sama. Rasa sihat aja. Tapi sebenarnya dalam perut sebab sebelah kanan kuat, sebelah kiri dah banyak asid. Baik, prostat lah lemah. Bila prostat orang kencing manis biasa bangun kencing malam 5-6 kali aku duduk dengar. Macam tu. Tapi aku dah pun sekali je. Kan macam tu. Sebab prostat tu duk kuat lagi.
Jadi tu COVID ya, aku sebenarnya ada kecemasan kata ada ni. Macam tu. Dia at least malam sekali je lah dalam 4 Kali 5, 4, 5, 5,5 tu kan. Biasanya macam tu. Sebab dia punya prostat masih kuat lagi. Ada orang sampai setengah jam sekali, 14 kali pun ada semalaman. Baik, kulit dah mula kurang vitamin. Standby takut jadi alergi. Kolesterol tu tinggi. Munasabah. Sumbat habis. Kolesterol. Dalam biasa sama, empedu tu dah mula sumbat, banyak angin dalam badan. Buah pinggang dan kuning kencing dah pun tahu dah. Baik, saya dah doa siap dah dalam madu sauda tu untuk sepi balik semua sistem, termasuk juga gangguan. Takut-takut ada sihir kah, santau saka kah. Kadang-kadang kita tak tahu macam Kak tadi, dia tak tahu dia ada saka. Lepas makan madu, dia jatuh sakit, maka main dalam mimpi. Macam tu. Allah Ta'ala nak bagi tahu, kata dalam badan hang ada musuh aku, untuk curi imanan. Macam tu. Dia macam gangguan ni. Ya. Macam mana? Dalam umur tu dia tu macam ada gaduh-gaduh. Itu kat gangguan juga rasa. Bila rumah tangga kita tidak harmoni, mudah nak panas. Salah satu sebab gangguan juga. Jadi sampai satu peringkat isteri kita ataupun kita jadi tak suka pada pasangan kita, tiba-tiba jadi hilang rasa nak, hilang rasa berhajat, jadi meluat. Banyak kehidupan. Kalau macam tu biasanya sihir pemisah. Dia kena sihir pemisah. Macam mana kita nak tahu tu? Nak tahu di antaranya ciri-ciri tadi, kita mudah stres, dan ahli rumah kita lah mudah stres, emosi tak menentu. Lepas tu kita perhati pula waktu senja, petang-petang tengok apa berlaku. Kalau dia happy je, bermakna bukan hantu, bukan jin. Kalau dia happy, kalau dia bila senja je, dia mula nak murung, mula nak bad mood, mula nak sedih. Tu salah satu petanda kita perhati. Lepas tu kalau boleh sembang dengan dia, kita tanya dia, abang ada mimpi apa-apa play-play tak? Tak ada lah abang. Pasal apa? Mimpi macam mana? Mimpi jatuh tempat tinggi ke? Mimpi main dengan budak-budak ke? Mimpi orang ancam nak bunuh ke? Tak ada lah. Cumanya saya selalu mimpi ular. Nampak? Mimpi ular, ya. Benda menakutkan. Mimpi ular, mimpi harimau, mimpi beruang. Macam tu. Itu kita boleh, tu 50% lah tu. Rupanya anakku ada masalah ni. Macam tu. Ataupun sebagai contoh, minggu lepas seorang pemuda mai umur 20. Dia duk heran pasal apa orang kawan dengan saya lari habis. Kawan saya lari habis. Rupanya dia baru perasan yang dia duk kawan, dia duk sembang tu, dia seorang je nampak, orang lain tak nampak. Dia tak tahu kata tu jin. Duk bersahabat dengan dia, duk main dengan dia semenjak kecil-kecil ni. Kalau dia sembang tu orang lain tak nampak. Orang lain nampak dia duk gelak senyum je lah. Dia ingat kan orang lain nampak dia duk kawan tu. Lah ni baru dia sedar. Baru dia perasan, dia duk tengok video saya, baru dia perasan. Tu dia main tu, rupanya aku ada masalah. Macam tu. Bila orang macam ni, bila ada penumpang macam ni, peneman macam ni, musnahlah hidup dia. Bila dia kahwin pun kacau bilau. Bila dia kahwin tak boleh nak setumbuh. Bila mengandung gugur macam-macam. Banyak berlaku macam tu lah. Jadi kita perhatilah anak-anak kita macam mana. Macam tu. Kalau kita, sebagai contoh isteri kita selalu duduk nampak lebam-lebam, kita jangan anggap benda tu remeh-temeh. Jadi ada jin dah kenan kat dia. Lebam tu lama-lama pergi ke payudara, lama-lama pergi ke kemaluan macam tu. Kalau perhati betul-betul. Jadi macam nak selesai, ulama-ulama tawaduk kata selesaikan masalah kamu dengan amalan agama. Amalan agama ni di antaranya sauda, amalan agama, madu, amalan agama, doa, amalan agama, sembahyang hajat, sembahyang taubat, itu amalan agama, sedekah, amalan agama, zikir, selawat. Sebab tu saya sarankan zikir banyak-banyak, selawat banyak-banyak. Turun-temurun daripada suruh zikir, buat 30 cukup lah. Mana boleh, tak power. Sebab sahabat Nabi
sehari puluh ribu. Sebab tu saya ambil contoh Abu Hurairah, dia 12,000. Tidak paksa, tapi saya nak set masyarakat jangan buang masa. Macam tu je. Atas kereta zikir. Kalau zikir mana boleh duduk atas kereta, dia kena duduk atas sejadah. Ada orang cakap macam tu kan. Jadi masyarakat jadi keliru. Kena duduk atas sejadah, kena menghadap kiblat. Hak tu baguslah kalau hang boleh buat macam tu. Kita ni kerja di tempat kerja kan, di tempat kerja habis urusan kerja, kita di samping kita buat kerja, kita zikir, kita selawat, kita istighfar. Ada kereta jalan jam kan, jalan jam duk termenung, duk main telefon. Lah ni syaitan guna telefon pula, habiskan masa dengan telefon. Jelek-jelek mata tu cari telefon. Kalau dulu cari Quran, cari sejadah dulu. Lah ni telefon dulu. Lah ni sebenarnya bahaya. Lepas main telefon, Kaica, lepas main telefon, apa berlaku? Tak keluar bilik anak-anak kita kan. Lepas tu apa berlaku bila tak keluar bilik? Dia buat benda pelik-pelik. Tu yang banyak main mengadu dengan saya. Saya tak naik dah usah. Pasal apa? Duk merancang. Baik lelaki, baik perempuan. Tipu daya dunia ni. Itu masalah kan, telefon ni kita nak kontrol. Jadi sebenarnya dunia tak salah pun. Cuma kita yang nak kena mantau. Dia ada kebaikan dia telefon ni. Yalah. Tapi di sebalik kebaikan tu banyak keburukan yang kita tak boleh nak kawal tu. Jadi kita kena selalu beringat. Macam mana cara nak beringat dia? Macam mana cara? Kita baca hadis di rumah kita. Kumpul anak-anak baca hadis. Okey, lepas Isya, abah balik pada masjid, hampa semayang awal waktu. Macam tu. Hampa semayang awal waktu, abah pergi masjid, balik-balik tu dah standby dah abah nak baca hadis sebelum nak tidur. Pasal apa baca hadis? Pasal ulama kata apabila hadis dibaca di dalam rumah tu tepat masa dia, maka Allah SWT akan keluarkan 100 kebatilan. Maka bila kebatilan keluar, rahmat akan masuk. Lah ni dah semua bakat sibuk tengok TV. Ya. Hadis tak baca, Quran tak baca. Semalam satu hadis contoh. Satu hadis tak pada. Satu hadis, dua hadis. Tak payah hurai. Baca aja. Kita nak kalam Nabi tu. Kalam Nabi tu 100%. Kadang-kadang bila kita hurai, dia main dengan nafsu. Kita nak perli anak sulung kita nak perli bini kita, macam-macam. Bila hurai ni, macam duk mengajak kat masjid kan, duk hentam perli sana perli sini. Orang pun jadi boring. Mula dah. Jadi macam tu. Kita nak 100% kalam Nabi tu. Kalau paling bagus baca matan bahasa Arab tu, lagi roh lagi kuat. Tu dia ada kaedah lah. Bukan nak mengajak, setakat kita sembang kan. Kita nak share. Sebab tu kalau tuan tengok video saya, sekejap saya baca hadis. Ada tu sebab tu. Sebab bila pelanggan masuk, saya ada rasa tik. Oh, ini ada jin ni. Ada jin ni. Jadi saya masuk sana, saya nak baca hadis, tengok apa Nabi pesan kat kita. Kita baca hadis bukan bab jin, bab solat, bab zikir, bab Quran gitu ya. Tapi keberkatan daripada itu, jatuh kursi dah. Tak baca doa apa lagi. Jatuh kursi dah, lupa dah kakak. Panas. Sampai nak tengok kitab hadis pun tak boleh pun dah. Terus melompat dah. Nampak rohnya hadis Nabi. Contoh macam itulah. Jadi ada perkara ni, kita harmonikan balik semua sistem ni dengan mengamalkan sunnah. Kita makan madu sauda bagi cuci balik. Nabi pesan rawatlah kamu dengan Al-Quran dan madu. Jadi kita doa masuk satu pada Quran untuk sebih balik semua sistem, termasuk juga gangguan. InsyaAllah. Jadi kena cek balik atau macam mana? Sebenarnya tidak ada paksaan. Nak berbeli pun tak ada paksaan. Nak makan terus pun tak ada paksaan. Nak berhenti pun tak apa. Cuma hanya pasal benda ni dia ada mungkin dengan iman. Allah telah janji madu lebah penawar. Tapi berapa ramai orang yang percaya, berapa ramai orang yang yakin. Sebab tu saya guna teknologi. Macam saya cerita tadi, kan dia marah adik-adik saya kat sana sebab mereka tukang cek je. Bila main dengan saya dia tak marah. Pasal saya terang satu-satu. Dia nampak
hasil daripada duk makan tu ada perubahan dah. Apa yang dia nampak lepas makan sakit. Sebagai contoh tuan pegang papan. Dua papan selumbak masuk dalam jari, masuk hilang dalam. Tapi nampak patutlah sakit. Kan? Sakit. Cokeh tu lagi sakit. Duk cokeh nak keluar tu lagi sakit. Bila dah keluar tu, hilang sakit. Jadi benar ni kan ni. Tapi oleh kerana kita tak yakin sunnah ni hebat, kita tak nampak. Bila guna teknologi, senyap. Tengok dia dah repair banyak dah. Jadi kalau kita makan ubat hospital, kita makan yang ni dia ada efek apa? Tak ada efek apa. Continue atau main stop yang? Saya bagi 3 pilihan sebab kita hormat semua. Ramai doktor pakar duk mai, ramai misi duk mai, ramai pelanggan saya. Kita bagi 3 pilihan, kita hormat semua. Makan madu dan soda ikut jadual, makan ubat hospital ikut jadual. Tak ada masalah apa. Kalau nak makan tu pun tak apa. Ataupun kalau bagus sikit, maka produk saya ikut jadual, madu soda ni, ubat hospital tu kurangkan dos. Itu ya, tak ada masalah. Saya tidak kata, tak boleh makan. Saya tak mula macam tu. Kita hormat semua lah, senang. Jadi macam mana mula ada tak? Itu pulang pada tuan, kalau tuan perlu, macam saya dulu, saya ada kecil manis, ada pudi kat sini ni. Dulu saya mati pucuk dah dulu. Tapi lah ni anak nak masuk 10 lah. Itu boleh baik-baik. Ya. Macam mati pucuk tu boleh baik. Pasal mati pucuk baik tu yang duk jual ni, cerita dengan orang. Tu yang anak 10 dulu tak boleh pakai. Dulu tak boleh pakai. Ada kata tak beranak. Tapi lah ni saya nak masuk 10 dah. Dia tak yang ke-8 tadi. Dia bukan mati pucuk tu, bukan maksud dia tak naik terus. Dia naik tapi dia tak boleh guna. Dia tak boleh guna. Dia nak pergi ke mati pucuk dah tu. Dia dah lemah dah tu. Dia tak boleh guna ni. Dia punya sperm tu stay keluar kan. Keluar dan tapi dia cepat. Ni pudi. Saya tak ada macam mana lepas tu dia tak hitam. Kalau dulu hitam. Kalau saya makan ubat tu makan tu potong dah sini. Sekarang start dah lah. 5.4. Normal balik lah. Normal. Sebab tu saya duduk cakap main lah. Kita sebis balik tengok macam mana pokok Allah Ta'ala bagi rezeki kita. Gitulah. Sebab tu saya kata saya tak boleh janji. Atas saya Alhamdulillah. Atas saya. Setakat enggak ni Alhamdulillah. Walaupun saya ada 7. Tadi yang ke-8 tadi hak perempuan tadi. Tu anak yang ke-8. Ada adik lagi. Adik pun dah 2 tahun lebih nak pergi susu dah. Duduk dengan pucuk yang ke-10. Pakai habis punya kita. Biarlah doktor boleh tiap bini tua-tua saya tak peduli dia. Janganlah mereka boleh tiap tu sebab mereka nak jaga kita kan. Jadi 2 minggu lepas kan 3 minggu lepas ada doktor pakar doktor pakar perbidanan mainnya untuk masalah suami dia. Saya tak tahu kata dia doktor pakar. Lepas tu saya tahu dia kata dia tanya anak berapa orang, tak ada anak lagi rupanya. Umur dia 46 dah. Doktor ni. Saya cakap dengan dia, "Kak, boleh lagi kak, mai kita sebut balik kak, mai kita doa begitu." "Tak boleh Ustaz. Saya dah umur 46, bahaya nyawa saya. Kalau dia pula nanti bila saya mengandung, bila anak lahir nanti anak saya cacat." Saya pun tenung dia, "Kak, kita orang beriman kak. Cacat, sempurna, hidup mati ni urusan Allah kak. Kak 10 tahun dah kak tak ada anak. Kak jangan punya harapan dengan Allah." "Ustaz, saya tahu Ustaz, saya kerja ni." Lepas tu suami dia kata, dia doktor pakar perbidanan. Tahniah, saya dapat jumpa orang hebat hari ni. Dia ikut cakap lagi sains lah. Dia sains lah. Ilmu dia pakai. Kesian lah ke dia. Dia tak ada surian. Pasal takut anak cacat. Cacat tak cacat ni urusan Allah. Kau macam mana kan? Akhir sekali dia pun teriak. So dia tengok dari segi orang dia percaya dari segi sains ni. Dia tengok dari segi apa yang berlaku. Ya. Banyakkan kan umur yang 40 tahun ke atas. Yang kahwin, yang pregnant. Ya. Selalunya anak dia cacat. Ya. Mungkin dari segi makanan tu macam mana kan itulah. Kita hormati semua. Kita hormati semua. Tapi kita kan ada doa. Ya. Kita buat dengan doa. Kita jangan lupa bab tu. Bab teknologi kita hormat. Bab fakta tu kita hormat. Tapi jangan lupa doa lah. Orang yang anak pertama pun cacat ramai kau. Kau macam mana? Jadi
Kita terima, cacat dan tak cacat kita terima sebab kita hamba. Kan? Tapi tauhid kita pada Allah kita kena faham yang bagi anak itu Allah. Ya. Teriak dia lepas tu suami dia heran kan. Dulu saya beli apa benda-benda macam ni dia tak makan Ustaz. Suami dia heran juga. Tengok dia beli sendiri. Dia beli madu nak makan. Dulu dia tak makan. Pasal tak pernah sembang. Ya. Tu untung bila kita bincang, kita letak tepi sat dulu kita punya pangkat derajat kita kan. Kita letak tepi sampai kita bincang. Sebab kita nak letak Allah Rasul depan ni. Mari kita bincang dia. Sebab tu saya selalu cakap jom kita pakai doa lah bagi dia dapat anak. Tak banyak, tak 10 pun dapat 3, tak apa dah. Allah tu. Oh lah. Dia berajak sangat untuk dapat anak. Kan orang tak ada anak, dia berajak sangat dapat anak. Ya. Bagi saya selama mana masih ada haid, masih ada peluang begitu. Oh gitu. Soal mati urusan Allah. Oh tenang. Ya. Kalau mati je lah Ustaz. Mati. Mati syahid. Oh. Kalau bersalin kan. Apa nak takut mati? Ya. Kita orang Islam kita buat apa persiapan untuk mati. Mati tak akan mati. Tetap akan mati. Ya. Jadi Tak nak elak tu. tadi nak elak. Jadi bab kajian, bab saintis, bab sains tu kita hormat. Tapi kita lapis dengan doa. Minta tolongnya Allah. Kan Allah Maha Penuh hajat kan. Ya. Itulah. Jadi Kak Isha, bapa ada kerja. Kak Isha pergi sana. Dia tak pergi sekolah. Pergi sekolah ni? Tak tahulah nanti teacher tanya. Jadi insyaAllah betul Jadi apa-apa pun kita doa dengan Allah bagi lebih balik. Oleh kerana Tuan ada kencing manis, saya syorkan minyak Abdul Sauda tu Tuan makan lebih sikit. Madu Dia dan minyak. ini minyak spray dalam mulut lah. Nanti adik saya terang cara makan mesti. Sebelum tidur madu dan soda, sebelum dan bangun tidur. Di siang hari ini Tuan bawa pergi kerja. Bawa dalam poket. Bawa pergi kerja. 4 jam 5 jam Tuan spray. Puasa tak apa. Puasa paling bagus. Biasanya boleh spray Tak boleh Itu jalannya tu. Tak boleh tak puasa. Paling bagus puasa Tuan buka puasa dengan dia dulu. 5 minit lagi nak buka puasa, Allah Ta'ala akan terima doa. Nabi janji Allah pasti akan terima kan. 5 minit waktu nak buka puasa, doa banyak-banyak. Di samping tu Tuan bancu madu ni doa. Masuk je waktu spray, cak minum air madu. Minum air madu, lepas tu minum air kosong. Lepas tu Tuan pergi semayang dulu. Paling bagus. Balik lepas semayang maghrib baru makan nasi. Sebab dia 7 minit dia akan sekat habis. Macam madu sekarang ni. Dia kata orang tu macam manis kan. Jadi macam dengan madu tu, bila kita makan madu tu dia relax dengan gula tu lagi tinggi dia. Ada yang tinggi, ada yang tak tinggi. Dia mudah je. Bila Tuan makan madu, Tuan ada kencing manis. Kan? Tiba-tiba lepas Tuan makan madu, bacaan Tuan high sampai tak boleh baca. Bermakna 30 lebih tu. Ataupun 22, 23. Tuan cek badan Tuan. Bacaan tinggi. Sepatutnya aku lemah. Bila 15 ke atas ataupun 13 ke atas, dia mudah letih lah. Kalau macam mana? Saya sampai biasa 27. 27. Allah. Tapi macam Ustaz dah we check doktor bahaya tak ada simptom-simptom tak ada. down ke stroke ke apa kan. Doktor tu kalau tertinggi ni ada stroke kan. Betul lah. Tapi dia tak ada. Tak mahu dah ni Tuan dah sumbat dah saudara Tuan ni. Saya tak mahu sebut benda-benda macam tu dah Tuan sebut, saya nak sebut. Ni memang ciri-ciri ke stroke. Sebab dia kita kata kencing manis lah. Tapi sebenarnya saluran darah Tuan dah sumbat, pergerakan darah Tuan dah tak boleh baca. Sumbat. Takut bila-bila masa kena. Jadi tu kata mai kita sebi balik. Bila dah jadi macam ni tak apa dah. InsyaAllah ada kata tak kena lah. Tapi kalau macam ni takut, bimbang. Jadi tak apa. Kalau Tuan letih, Tuan makan ubat. Ataupun insulin. Kalau Tuan letih makan ubat. Tapi kalau Tuan sihat tak apa. Tak payah usah hati. InsyaAllah tak ada masalah. Sebab lepas 7 minit makan madu, dia masuk dalam badan, dia tangkap pankreas, dia repair. Dia repair dalam sama dia keluarkan insulin.
dia bertukar jadi insulin. Macam doktor kata apa nama punca utama dia pankreas tu. Okey, pankreas. Insulin apa nama Pankreas tak ada proses insulin. Insulin ni pankreas tu tak aktif. Tak aktif ya, betul. Tak aktif. Jadi sama ada dia kata adakah pankreas ni dia mati? Kan? Risau itu. Dia Kata pankreas bukan mati, dia cuma dia tak aktif. Dia tak aktif nak keluarkan insulin tu. Ya, sebab kita ataupun dia kata mungkin dengan macam mana tu insulin tu dia keluar dia insulin dia keluar tak cukup untuk nak cover dengan gula yang ada. Dia tak lahat tau. Tu kita dia tak lahat. Jadi ceritanya mudah ya. Apa kelemahan pankreas? Punca dia lemah. Kita makan gula banyak, makan manis banyak, ataupun makan nasi banyak, benda-benda yang boleh menyebabkan terganggunya dia. Macam hati juga, macam hati bawah pinggang juga. Kita sakit kepala sikit kena makan ubat. Sakit kepala sikit makan ubat. Sakit kepala sikit makan ubat. Ubat sebagai contoh Panadol kan 500 mg. Bayangkan kajian sebiji itu bila kita makan dia punya sisa chemical dia akan duduk kat bawah pinggang kita 5 tahun. Sebiji. Ada orang makan sekali makan 3 biji. Dia kata bagus sungguh lah, macam cabut buah. Betul. Jadi cepat lega lah. pankreas kita pun macam tu lah. Jadi bila makan 3 biji, dia akan bersarang. Akhir sekali dia dah tak mampu nak aktif. Sel dia akan lemah. Sama juga dengan pankreas. Nasi sekali makan 3 pinggan. Saya lah. Lepas tu pula patang jumpa ais kacang. Dah lajak dah kona balik nampak ais kacang. Saya minat makan manis. Ya. Jadi maka pankreas tu dia dah uzur, dia dah letih. Jadi perlu kita servis balik. Walaupun satu dunia kata tak ada penawar untuk kencing manis kan. Sebab tu saya kata main servis tu mainlah kita servis tengok. Saya tak janji apa-apa, mainlah kita servis tengok. Hati saya tu alhamdulillah. Macam tu. InsyaAllah tuan Okay. Jadi lebih kurang minta maaf kalau tuan perlu tuan bincang kat depan. Dia cara makan semua tu macam Cara makan ada kata panduan tu nanti dia terang mudah dah. Sebelum tidur pakai tidur. Cumanya oleh kerana kencing manis tu kalau saya short sajalah. Ni lebih sikit minyak soda. Sebab dia tak lama macam madu. Mungkin dia promosi macam mana tu untuk biasanya nak bagi repair pankreas cepat, bila pelanggan bila dia matlamat utama dia berjumpa saya lemah dalam batin atau mati pucuk. Dia tak fikir